And for anyone who took the Sinovac vaccine as your primary series will need to take a booster dose by February. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sehat sejahtera. Bersama dengan saya yang bahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Pada minggu EPID yang ke-49, iaitu daripada 5 Disember hingga 11 Disember, indikator-indikator utama penularan jangkitan COVID-19 telah menunjukkan penurunan, Alhamdulillah. Nilai RT telah menurun dan terkini pada 15 Disember ada pada paras 0.93. Kes baru telah menurun sebanyak 3.5% daripada minggu EPID ke-48 hingga minggu EPID ke-49. Dan indikator-indikator lain juga setakat ini terkawal, termasuklah penggunaan katil ICU, kemasukan ke hospital, kematian dan sebagainya. Namun demikian, saya dan Kementerian Kesihatan Malaysia, warga Kementerian Kesihatan Malaysia sedang melihat kepada keadaan penularan varian Omicron yang sangat-sangat membimbangkan di negara-negara lain. Maka dengan itu kita melihat sebagai contoh dalam 7 hari yang lepas, kebanyakan kes Omicron telah pun dilaporkan di populasi Eropah Barat dan juga di Selatan Afrika. Selatan Afrika ataupun Afrika Selatan telah mencatat rekod high cases, daily cases sejak mulanya pandemik, sama juga dengan United Kingdom. Dan perkara ini amat-amat membimbangkan sehingga Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengeluarkan nasihat kepada semua negara untuk bersiap sedia sistem kesihatan awam bagi menangani peningkatan kes Omicron yang dijangka akan menjadi lebih serius dalam minggu-minggu yang akan datang. Sejak Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengumumkan varian yang dibimbangi Omicron pada 24 November, Institut Penyelidikan Perubatan ataupun IMR KKM telah mula menjalankan ujian PCR genotyping assay ke atas semua sampel positif yang disaring di pintu masuk antarabangsa Kuala Lumpur International Airport KLIA sebagai inisiatif tambahan kepada kajian berterusan jujukan genom penuh ataupun whole genomic sequencing. Ujian PCR genotyping assay dijalankan bagi mendapatkan keputusan awal jenis varian. Mana-mana sampel yang menunjukkan kemungkinan varian Omicron ataupun presumptive positif perlu dilakukan jujukan genom penuh, whole genome sequencing ke atasnya bagi mengesahkan kehadiran varian tersebut. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa IMR telah menjalankan ujian PCR genotyping assay ke atas 52 sampel daripada 52 kes positif COVID-19 dalam kalangan pengembara dari 6 sehingga 10 Disember. Ni just that period sebab ada kaitan dengan apa yang saya akan umum ni. Daripada jumlah ini, 1 sampel menunjukkan berkemungkinan varian Omicron. Jujukan genom yang dijalankan selanjutnya ke atas sampel tersebut telah disahkan varian Omicron pada 14 Disember. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang dikesan varian Omicron di Malaysia adalah sebanyak 2 kes. Kedua-dua kes merupakan jangkitan import dari luar negara. Kes yang baru dikesan ini merupakan seorang kanak-kanak perempuan berumur 8 tahun, warga negara Malaysia yang menetap bersama keluarga di Lagos, Nigeria. Keputusan ujian RT-PCR COVID-19 ke atas kes sebelum berlepas ke Malaysia adalah negatif.
Kes telah tiba di Malaysia bersama ibu dan adik perempuannya pada 5 Disember dari Lagos, Nigeria, dan penerbangan transit di Doha, Qatar. Kes dan ahli keluarganya telah menjalani ujian RT-PCR COVID-19 semasa ketibaan di KLIA, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Mereka telah diberi perintah pengawasan dan pemerhatian di bawah Seksyen 15 Akta 342 dan diarahkan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah. Keputusan ujian RT-PCR semasa ketibaan didapati positif COVID-19 pada 7 Disember 2021. Kes tidak mempunyai gejala dan diarahkan menjalani isolasi di rumah selama 14 hari. Kontak rapat kepada kes terdiri daripada ibu, adik perempuan, bapa dan pemandu taksi yang membawa kes dan keluarganya dari KLIA ke tempat kediaman. Semua ujian yang dijalankan ke atas ibu dan adik perempuannya, iaitu ujian sebelum berlepas ke Malaysia, semasa ketibaan, pada hari ke-5 dan pada hari ke-11 menunjukkan keputusan negatif. Ujian RT-PCR bagi pemandu taksi sedang dijalankan. Ketiga-tiganya tidak bergejala dan diarahkan menjalani arahan kuarantin selama 14 hari. Bapa kes pula telah tiba di Malaysia pada 12 Disember dan menjalani arahan kuarantin di sebuah stesen kuarantin swasta. Ujian RT-PCR bapa kes pada hari ketibaan adalah negatif. Terdapat seramai 35 orang kontak dalam penerbangan, iaitu 4 baris tempat duduk di hadapan, belakang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Keputusan ujian RT-PCR semasa ketibaan dan pada hari ke-5 bagi semua kontak ini adalah negatif. Pemantauan kes dan kontak yang dikenal pasti dilaksana secara menyeluruh dari masa ke semasa. Pihak KKM, Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah sedang meneruskan siasatan lanjut termasuk siasatan kontak semasa dalam penerbangan. Buat masa ini, punca jangkitan kes masih dalam siasatan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin juga, minta maaf, sorry. Oleh yang demikian, oleh kerana kita telah kesan satu lagi kes Omicron daripada Nigeria, Nigeria sekarang ini akan masuk ke dalam senarai negara berisiko tinggi. Jadikan 9 negara sebagai negara berisiko tinggi. Dan pengembara yang ada sejarah pengembaraan daripada Nigeria akan dikendaki untuk memakai peranti digital. Seterusnya, KKM juga ingin memaklumkan bahawa hasil ujian PCR genotyping assay yang dijalankan sebanyak 18 kes lagi menunjukkan kemungkinan varian Omicron dan kini sedang menunggu keputusan pengesahan daripada jujukan genom penuh. Keputusan dijangka akan diperolehi pada hari esok. We have 18 more probable Omicron cases that are currently undergoing whole genomic sequencing at IMR, and I expect to have the results by tomorrow. WHO pada 26 November telah memaklumkan bahawa Omicron ini mempunyai mutasi yang banyak. Oleh itu, terdapat kebimbangan terhadap tahap imuniti seseorang daripada virus COVID-19 sama ada hasil imunisasi semula jadi ataupun melalui vaksinasi. Menurut kajian terbaru Universiti Kyoto, varian Omicron mempunyai kadar kebolehjangkitan 4 kali ganda lebih tinggi berbanding varian Delta. Juga kadar transmisi atau jangkitan lebih tinggi dari seorang individu ke individu yang lain. Kajian Annika Rosler dari Austria pula mendapati serum plasma daripada individu yang telah divaksinasi mempunyai tindak balas neutralizing yang lebih rendah terhadap varian Omicron. Satu lagi kajian dari Afrika Selatan pula mendapati keberkesanan vaksin Pfizer
terhadap infeksi telah menurun sebanyak 30% terhadap varian Omicron. Selain itu, kumpulan penyelidik di Universiti Hong Kong pula dalam satu kajian mendapati vaksin Sinovac 2 dos tidak memberikan kadar peneutralan antibodi yang mencukupi terhadap Omicron. Kesemua dapatan ini menunjukkan individu yang telah melengkapkan siri primer vaksinasi COVID-19 atau yang telah mempunyai imunisasi semula jadi akibat jangkitan sebelum ini mungkin tidak mempunyai perlindungan secukupnya terhadap varian Omicron. Keadaan ini mendorong banyak negara di dunia untuk mempercepatkan pemberian dos penggalak ke atas populasi mereka dengan memendekkan sela masa antara pemberian dos. Kajian membuktikan bahawa vaksinasi dos penggalak booster dose dapat meningkatkan tahap antibodi ataupun perlindungan daripada varian Omicron. Vaksinasi dos penggalak ini harus dilaksanakan dengan berkesan dengan memastikan kadar penerimaan yang baik dalam kalangan kumpulan sasar dan juga populasi dewasa. Dos penggalak mampu memberikan tindak balas imuniti yang lebih tinggi dan mengurangkan risiko kemasukan ke hospital serta kesan jangkitan yang teruk. Selain daripada langkah-langkah yang sedia ada, seperti SOP, program imunisasi kita dan juga strategi pengujian COVID-19 yang jelas yang telah diterbitkan, oleh kerana perkembangan terkini berkenaan dengan Omicron daripada negara-negara lain dan juga kewujudan Omicron, 2 kes confirm, 18 lagi suspected yang sedang dijalankan jujukan genom. Maka dengan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengumumkan beberapa langkah-langkah tambahan untuk mencegah gelombang Omicron. Yang pertama, pengembara yang kembali dari United Kingdom mesti lakukan ujian pengesanan kendiri setiap hari sepanjang menjalani tempoh kuarantin dan melaporkan keputusan ujian tersebut dalam aplikasi MySejahtera. 7 hari bagi mereka yang lengkap vaksinasi dan 10 hari bagi mereka yang tidak lengkap vaksinasi. Penganjuran sambutan tahun baru secara besar-besaran adalah tidak dibenarkan. Bagi sambutan tahun baru dan perayaan Christmas kecil-kecilan secara private ataupun bersama dengan keluarga dan rakan-rakan private event dibenarkan buat masa ini, tetapi ujian pengesanan COVID-19 sebelum menghadiri sambutan tersebut perlu dilakukan. We are not allowing for big New Year's Eve gatherings, for private New Year's Eve gatherings, as well as for private Christmas celebrations. You will need to do a self-test before you go for those events. Lebih banyak negara berisiko tinggi yang akan diumumkan dan dimasukkan dalam senarai negara berisiko tinggi. Hari ini kita masukkan Nigeria. Pengembara yang tiba dari negara-negara ini akan dipakaikan gelang pengawasan digital sepanjang tempoh kuarantin. Pusat pemberian vaksin mega akan diwujudkan semula bagi mempercepatkan pelaksanaan program pemberian dos penggalak. Langkah ini akan dimulakan di Lembah Kelang. Seterusnya, semua populasi berusia 60 tahun ke atas yang telah lengkap vaksinasi, tak kira jenis vaksin, dan semua penerima vaksin Sinovac berusia 18 tahun ke atas perlu dapatkan suntikan dos penggalak pada Februari 2022 untuk mengekalkan status vaksinasi lengkap. For all residents who are above the age of 60 and for anyone who took the Sinovac vaccine as your primary series,
will need to take a booster dose by February in order to maintain your fully vaccinated status. If you do not do so, your status will be switched to the white label, which means that you are not fully vaccinated on your MySejahtera. Terima kasih.